Hello guys, welcome back. So kita berjumpa lagi sekali dalam episod yang baru di The Dark Room. Dan hari ini kita ada someone on the line yang ingin menceritakan tentang kisah beliau di dalam Dark Room. So basically kalau kepada siapa yang masih belum faham Dark Room ni apa, basically Dark Room ni adalah tempat di mana if you have any stories yang korang nak ceritakan tapi tak ada orang nak dengar, ataupun benda yang korang simpan setelah sekian lama tapi tak ada orang nak kata share beban tu, okay, korang boleh call dan korang boleh share dekat The Dark Room, okay. So basically hari ni kita ada someone on the line dan jom kita bercakap dengan dia. Hello, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Okay. Happy. Hai. Apa khabar? Khabar baik. Apa khabar? So far okay lah. Okay. So basically before kita start, maybe you would like to introduce yourself to all the viewers yang kita ada sekarang ni. Okay, everyone can call me Ira. Okay, saya daripada Selangor, berusia 36 tahun, berkahwin dan mempunyai 2 anak lah. So Ira, kalau you faham tentang Dark Room punya konsep, it's all about Ira menceritakan segala apa yang benda yang dah terbuku dekat dalam hati Ira setelah sekian lama kan. Mungkin ada orang dah dengar, mungkin ada orang belum dengar, ataupun mungkin you tak pernah kongsikan dengan siapa-siapa pun kan sebelum ni. So untuk hari ini for Dark Room, the segment kita ingin mendengarkan cerita daripada Ira. Go ahead. Alright, okay. Terima kasih Hafiz. Terima kasih the segment sebab sudi untuk terima dengar cerita saya lah. Okay. So basically saya kini menetap di Selangor setelah berpindah lah daripada pada tahun 2013. Okay, selepas saya menamatkan kiranya housemanship saya. Okay, basically saya sebenarnya berasal daripada Johor, ibu bapa juga berasal daripada Johor, di salah sebuah daerah di Johor. I can mention here maybe because basically ini first time saya tak pernah bercerita tentang kisah ni pada siapa-siapa pun, even to my husband lah actually. Okay, so Hafiz, actually I'm a medical doctor. Okay, saya adalah seorang doktor perubatan lah. Saya tentang housemanship. Okay, so kiranya lepas graduation saya terus dapat jodoh dan berkahwin dan meneruskan housemanship saya di Johor. Dan selepas 2 tahun menamatkan housemanship dan saya berpindah ke Selangor lah mengikut husband. Alright, so basically apa yang saya nak share malam ni adalah berkenaan dengan kisah arwah atuk saya. Alright, okay, so dia apa yang menyebabkan saya bagi tahu dengan Hafiz, dengan penonton the segment tentang saya punya background, actually medical doctor, ada relate dengan cerita yang berlaku dengan arwah atuk saya lah actually. Okay. Alright, so kisah ni sebenarnya berlaku 3 tahun lepas. Benda ni saya simpan lama. And then sebenarnya saya bagi tahu background tentang arwah atuk saya lah. Okay, dia arwah atuk lelaki, atuk perempuan dah meninggal setahun sebelum tu, dan kiranya arwah atuk ni sebelah ayah lah kiranya menetap di Johor juga, tak jauh daripada rumah my parents. Okay, so basically waktu tu beliau berumur lebih kurang 93 tahun. Walaupun berumur 93 tahun, actually memang sangat fit. Okay, so apa yang menyebabkan saya kata fit, dia memang small build yang memang orang kata masih lagi berkebun, masih lagi buat itu ini, apa kiranya memang pergi sana sini naik motor, pergi minum teh, pergi jalan jauh-jauh pun dia masih boleh. Itu lagi lah kiranya, kalau in our medical term ni kiranya seorang tua yang sangat sihat lah. Okay. So walaupun tu dia adalah biasalah orang tua ada sikit penyakit darah tinggi. And then beberapa bulan sebelum kematiannya dia pernah didiagnose kiranya disahkan oleh doktor mempunyai masalah dengan pendarahan di dalam usus. Okay. So for the past 1 week before dia meninggal dunia, because he passed away,
memang mak saya dan ayah saya sebab saya memang hari-hari akan call parents saya, and then dia akan keep updating me about him lah actually, yang katanya atuk tak sihat, atuk dia rasa macam lemah, lesu, tak lalu nak makan semua kan. And then sebab saya tahu yang atuk ada masalah dengan pendarahan di dalam usus tu, kiranya saya pun tanya dengan mak, atuk okey ke dia ada buang air besar berdarah ke, ataupun dia buang air besar hitam ke apa semua kan. And then mak kata tak, atuk kata okey je, tak ada apa-apa masalah. So saya pun macam okay, fine, okay. So saya macam beranggapan mungkin atuk cold fever je lah kan, mungkin demam ataupun yelah sakit-sakit tu semua tu rasa lemah. So kita pun orang kata macam move on dengan hidup kita kan, walaupun even though setiap kali mak call tu saya akan tanya apa khabar atuk semua, dan sesekali memang saya akan call atuk juga untuk tanya khabar. Dan tapi kiranya satu minggu tu adalah hari di mana atuk dia ada orang kata appointment dengan pakar tentang masalah pendarahan usus dia tu kan. Dia memang follow up dia lah kiranya. It's a regular follow up, dan ayah saya yang bawa dia pergi check up. So bila masa pergi check up tu, apparently dia cakap everything semua fine. Dia kata tak ada masalah, buang air besar, problem berdarah apa semua tak ada. So bila macam tu doktor pun kira macam okey lah, tak adalah nak check further kan. Maksudnya yelah macam pesakit kata dia tak ada masalah semua, dia tak ada complain anything. So basically kiranya balik. Lepas balik tu memang hari yang sama, memang parents saya kebetulan memang masa tu memang plan nak datang rumah saya. Means daripada Johor nak commute ke Selangor lah kiranya. Sebab dia memang parents saya macam memang akan selalu datang ke rumah saya, rumah abang semua kan. Once in a while, maybe in few months time semua. Jadi kebetulan arwah atuk masa tu dia orang kata apa, dia kata dia nak ikut sekali, tapi dia bukanlah nak tidur rumah saya, dia nak tidur rumah makcik saya. And then for the first time, kira masa tu 2018 saya berpindah daripada Johor ke Selangor ni pada 2013. Maksudnya dalam 5 tahun tu, ialah maksudnya for the first time arwah atuk saya ni menjejakkan kaki ke rumah saya. So kita excited lah kan, macam atuk kita nak datang. And then saya pun macam okay, semangat lah beria masak ni, apa yang saya rasa atuk saya suka saya masak. Bila sampai je parents saya dan atuk kat rumah kan, so saya pun kebetulan masa saya dekat dapur, masih still tengah nak prepare the dishes everything. So husband semua sambut semua, dan saya pun masa tu tak dengar dia orang dah sampai. Tiba-tiba atuk datang daripada depan terus menuju ke dapur nak jumpa saya. So masa bila pada pandangan pertama saya, masa saya nampak arwah atuk tu, memang orang kata apa, saya nampak atuk pucat seperti mayat. Sebab kiranya arwah atuk ni dia bukanlah jenis fair punya dia punya skin kan, bukanlah jenis orang putih cerah apa semua tu. Dia memang jenis yang kulit yang agak gelap sawo matang. Tu masa dia datang jumpa saya tu, dengan saya nampak, masa first impression saya nampak dia, ya Allah, kenapa atuk pale sangat ni? Okay, so macam kenapa terlalu pucat ni? Dan saya terus pergi ke atuk dan bersalaman, dan masa saya salam dengan dia tu memang tangan dia sejuk sangat. Macam okay, sebab so saya kira husnuzon lah, kata kita positif. Okay, atuk baru keluar daripada kereta, mungkin aircon kuat sangat, so that's why tangan dia sejuk. Tapi memang masa tu saya nampak memang pucat lesi muka dia. And then saya macam concern, dan saya kata okay, atuk pergi depan dulu, kejap lagi Ira datang, macam tu lah. So atuk terus sebab dia tak sihat dah because minggu tu kan, so dia terus baring dekat sofa apa semua, dan saya datang kat dia. Dan saya pun cakap dengan atuk, nak tak kalau kita pergi hospital? Saya cakap macam tu sebab saya rasa tak sedar hati.
And then dia kata tak nak. Tadi kan dah pergi hospital, so kenapa nak pergi lagi? Dia kata macam tu. So saya pun macam tapi rasanya Atuk macam tak sihat lah, Atuk nampak pucat. Saya cakap macam tu. Dan Atuk tetap kata tak nak. Tapi memang walaupun dia cakap tak nak tu dengan keadaan yang lemah lah sebenarnya. Tapi dia masih bertegas untuk tak nak pergi. So dia kata Atuk nak pergi rumah makcik. Dia kata macam tu. Kejap lagi dia datang, something like that. So saya pun macam okay, tak apa. Since saya dah pujuk Atuk tak okay kan, saya pun macam bila makcik datang malam tu, so kita borak-borak dan saya pun bagi tahu Atuk mungkin tak sihat sangat ni, so mungkin kena alert lebih sikit lah kot tentang Atuk kan ceritanya. Okay, so dia orang pun balik rumah semua, and then after few days, dalam 3 hari macam tu, masa tu saya dekat tempat kerja, dan my mom call and bagi tahu Atuk jatuh dekat toilet. Kata macam tu, Atuk jatuh kat toilet. And then saya kata Atuk jatuh sebab apa ni? Saya kata macam tu kan. And dia kata sebab dia kata macam nak pitam. Okay, so that is a very warning sign tentang orang yang kehilangan darah, pale. Dia akan ada, orang kata, kita panggil symptom of anemia kan, orang kata kehilangan darah merah ni. Salah satunya adalah dia akan rasa gidi, dia akan rasa pening, pusing, dia akan rasa nak pitam. So benda tu dah trigger dah dalam saya punya minda lah masa tu. Dan saya pun kata bawa Atuk cepat pergi hospital. And then masa tu saya tanya Atuk ada anything tak, maksudnya external injury ke apa kan, nampak patah ke apa. Dan orang kata tak ada, sebab kata masa dia hampir jatuh tu, dia sempat panggil my auntie lah kiranya. So dia orang bawa pergi ke hospital, the nearest hospital masa tu. Dan bila sampai ke kecemasan, memang dia orang nampak yang detect yang dia punya hemoglobin dia memang very low. Tapi saya tak tahu how low was the hemoglobin masa tu. Tapi I suspect maybe around 6 or 5 macam tu lah. Sebab from my judgement masa tu kan. And then bila sampai ke kecemasan, dia tak nak masuk ward. Dia kata dia nak balik kampung. Dia kata dia nak balik Johor balik. So sebabkan tu saya kata macam kenapa tak nak masuk, and this kalau masuk ward and dapat orang kata faster treatment dan semua kan. Yalah, sebab kita jauh kan, bukan kita yang berada kat situ. Jadi bila Atuk tak nak, of course lah, my auntie, my uncle terus bawa dia balik. Okay, sign, maksudnya kita at own risk pada pihak hospital. So bawa balik all the way daripada Selangor balik ke Johor semula. Dan daripada tu kiranya memang saya pesan, saya kata jangan bawa balik rumah. Sebab saya kata saya takut nanti bila bawa balik rumah dia akan tak nak pergi hospital lagi kan. Saya risau macam tu. So dia orang kata okay. So dia berjanji bawa Atuk pergi hospital. So kiranya pergi hospital, sampai ke hospital di kampung tu, actually it's not a district hospital. It's actually orang kata hospital yang kecil lah. Okay, so bukan hospital yang besar. Bila sampai ke situ dan admit semua, dan makcik bagi tahu lah, aunty bagi tahu yang Atuk punya hemoglobin very low dan kena masuk darah, kena transfuse darah, maybe few pints masa tu. And esoknya saya dapat kabar berita yang Atuk very unwell and was sent to a bigger hospital, to a district hospital nearer to my parents' house lah kiranya. So all the way daripada hospital yang kecil tu bawa ke hospital yang district tu, and I tak tahu apa condition dia sebenarnya. And then diorang kata Atuk dapat serangan jantung, something like that. So saya macam dah tak boleh nak, orang kata dah tak boleh nak berfikir dah. Memang bagi tahu, and then saya kata saya nak balik, saya cakap macam tu. And then padahal masa tu weekdays tau, weekdays, maksudnya hari kita bekerja, esoknya kita akan kerja lagi semua. And I cakap no, I nak balik juga. Memang kata tak payahlah balik, tak apa Atuk sampai kat hospital ni semua mesti doktor akan adik dia do their best semua lah kan. Masa tu kita orang balik kerja dan terus rush balik Johor.
Sampai dah nak dekat maghrib. Okay, sampai dah nak dekat maghrib ke hospital tu. And then saya sebab since itu adalah hospital lama saya bekerja masa saya houseman kan, so adalah few members yang saya kenal lagi dekat situ, few doctors yang which is kawan-kawan saya, my former colleagues kan kat situ. So dia orang bagi tahu yang atuk dah dimasukkan ke CCU. Dan masa tu saya macam luluh hati saya, macam Allah, ni maksudnya it's very serious. Saya cakap macam tu, it's not orang kata simple heart attack. Yes. Ni it's something yang is a big thing macam tu. Dan saya pun macam okay, tenangkan diri. Waktu tu memang orang kata dah menangis dah juga sikit kan semua. Dan saya pergi naik ke CCU, sebab CCU kan kita bergila-bergila kan. Dan bila masuk CCU tu, saya dengan husband masuk dan nampak arwah atuk masa tu memang kiranya memang on ventilated dia semua kan, on oxygen, tapi he was gasping, he was gasping for breath. Walaupun on intubation, on direct oxygen from the machine, tapi dia still gasping. And then saya nampak all the monitor semua. I know what will going to happen actually. Dengan BP dia very low, very lebar, yang sampai machine pun tak boleh capture dia punya BP, something like that. And then machine tu keep on ping sampai memang itu adalah it's not a good sign lah kiranya. Maksudnya bila saya jumpa nurse kata macam memang critical, doktor, memang critical macam tu. Tapi saya senyapkan. Saya keluar dan saya tak nak orang kata apa, share benda-benda yang negatif ni kan dekat family member semua, dengan auntie, uncle semua ada kat situ, dengan my parents semua, dengan abang-abang saya semua dah datang. And then saya just cakap, atuk ni tak apa, kita doa banyak-banyak. Saya cakap macam tu, tak apa, insyaAllah atuk will survive, even though I know what is the outcome lah actually. Okay, so bila sampai dah habis tu, macam habis waktu melawat, dan my mom kata okay lah, jom kita balik. Tak apa, ada auntie yang uncle yang akan rotate, tunggu dekat luar, maksudnya luar CCU tu. So nanti my parents pun akan rotate untuk jaga malam tu jugalah. So dia kata kita balik dulu semua, solat semua. Saya balik rumah parents, dan saya cakap dengan my mom, saya cakap saya tak nak balik, saya kata. Sebab esok kan kerja kan. So saya kata saya nak tunggu sini. Saya cakap dengan husband saya that I don't feel good. I don't think that atuk will survive. Saya cakap macam tu. Tapi I cakap dengan dia seorang. I tak cakap dengan my parents sebab I tak nak my parents sedih. Yep. And then my husband faham. Dia kata tak apa, kalau macam tu abang balik dengan anak. Dia kata macam tu sebab anak pun sekolah kan. So saya pun cakap dengan mama, cakap tak nak balik, cakap macam tu, I nak stay kat sini, cakap gitu. And then my dad datang and persuaded me lah. Dia kata macam tak apa, atuk pun dah dekat CCU semua, is in a good hand semua kan. So tak perlu risau, kita orang ada kat sini, anything apa-apa so kita akan inform. Saya cakap tak nak balik. Saya tak rasa best, saya cakap macam tu. So kiranya parents still pujuk saya juga, kata kesian husband saya, sebab yelah maksudnya kita orang commute kan daripada Selangor tadi pukul 5 bertolak, dan sampai dekat maghrib, dan lepas isyak tu nak balik semula kan. Maksudnya penat lah kan dia commute nak pergi balik tu. Dan my parents kata kesian you punya husband, takkan nak bagi dia orang balik sendiri penat-penat macam ni. You punya husband pagi tadi kerja and then balik sini, and then malam ni nak balik sana semula, and please pergi teman dia. So yep. I kalah lah. Saya kalah lah dengan kata tu, sebab dia macam kita fikir keselamatan suami kita, anak-anak kita juga kan. So saya pun balik semula ke Selangor. Dalam hati tu memang dalam kereta tu saya senyap. Saya menangis seorang-seorang. Husband pun dia tahu saya melayan perasaan tu, so dia pun tak tanya banyak.
So Hafiz, bila saya sampai dekat rumah, saya baru je tekan gate, auto gate tu kan, auto gate remote tu, and then my mom call. Saya dah tahu dah apa yang dia nak cakap. Sebab masa tu pukul 12 malam, tepat pukul 12 malam, and my mom call. Saya nak angkat, nak jawab, nak swipe untuk angkat telefon tu pun saya rasa tak kuat. Saya kuatkan dia, dan my mom kata, bangkat je terus. My mom kata macam dia menangis. Dia dah dengar suara nangis, dia kata Ira, atuk dah tak ada. Dan saya tak tahu nak cakap apa masa tu. Saya rasa benda tu sangat it's very fast. And then saya memang menangis melaung lah masa tu. Anak-anak pun dah tidur kat belakang. Memang saya melaung dengan husband saya. Saya dalam kereta tu saya menangis semahu-mahunya. Saya kata it's my fault. Kalau saya beria dan saya berkeras hantar atuk masa atuk datang hari tu kat rumah kita, benda ni takkan jadi. Faham tak? So I kept blaming myself. I cakap, no, it's my fault. My husband kata, no, it's not your fault. Memang ajar. Saya tahu benda tu. Saya tahu memang dah ajar dia. Okay, so tapi Hafiz, sebab I a medical doctor, and then it's like me fail to treat my patient, which is my patient is my atuk. So perasaan dia lain. Okay, Hafiz. Okay, sebab benda tu kita dah rasa tahu. The sign is there. The sign was there. Maksudnya saya dah nampak very pale. Dia nampak macam mayat dah, dengan sejuknya apa semua. Saya tahu dia dah HB dia mesti dah low sangat. Tapi saya tak kuat untuk pujuk dia, bawa dia pergi hospital. Dan saya biar sampai dia pergi jatuh dalam toilet, and then dia refuse treatment dekat hospital di Selangor tu, dan balik Johor. Mahak faham tak? Maksudnya ongoing bleeding. Okay, so bila sampai ke hospital sana tu, kiranya dia dah HB dia, actually when I check with my colleague, it was 4.2, 4.2. Tapi luckily, okay, so sebabnya atuk saya mungkin sebab dia fit kan, okay, sebab dia masih sihat, dia memang kuat semua. Jadi dengan HB 4.2 tu, dia still boleh jalan lagi, dia still boleh tu lagi, and then finally dapat keadaan arrest just because of very low hemoglobin, very low red blood cell, something like that. So benda tu orang kata Hafiz, saya macam orang kata apa, terganggu. Jadi kita akan rasa macam menyesal tak sudah. Kita akan rasa macam ya Allah, aku doktor, aku tahu benda semua ni, kenapa aku tak berkeras nak bawa tu hospital kalau tak, benda tak jadi. Faham tak? Saya macam oh my God, I know benda-benda ni, saya faham pasal ajal maut semua kan, saya faham. Tapi bila kita orang kata tak mampu nak selamatkan warga kita, si orang yang kita sayang, the impact is very 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 bad, Yelah, maksudnya macam sebelum ni arwah atuk meninggal, yang atuk perempuan meninggal, yalah, walaupun kita tahu dia pun dah sakit semua tu, tapi kita tak rasa impact dia sebab kita tahu dia sakit, dan kita faham dia punya, orang kata, kematian tu slowly, dan dia pergi kan. But for my atuk, this one memang rasa benda tu saya nampak depan mata, tapi saya tak buat apa-apa. So something like that. So saya macam umpama saya nampak patient tu sakit, saya biarkan dia terlantar kat tepi tu. So the feeling tu buat saya sekarang macam menyesal. Okay. Like even sampai 3 tahun ni benda tu masih tergiang-giang, masih lagi saya teringat lagi apa yang atuk cakap dengan saya. Saya masih boleh nampak lagi dia
terbaring kat sofa dengan muka pucat dia semua tu. Yeah. Sorry. It's okay. Tak boleh tahan. No problem. So anyway, Ira, okay. Hafiz dia nak bertanya, okay. Antara arwah atuk yang lelaki dengan arwah atuk yang perempuan, siapa yang pergi dulu? Arwah atuk perempuan. Arwah atuk perempuan. Dan arwah atuk perempuan berada di Johor kan? Yes, betul. Okay. I mean, this is my personal point of view lah. And also, I mean, Hafiz faham yang, mungkin you sebagai seorang doktor, mungkin you ada ikrar you tersendiri saying that, you need to save as many patient as you can. Kan? Yes, true. And mungkin disebabkan ikrar yang macam tu membuatkan you macam lebih kurang macam you nak kotakan ikrar tu, and nak dijadikan cerita atuk you pula orangnya kan? Betul. Tapi bagi Hafiz lah, you need to look on the brighter side, whereby mungkin masa you pujuk atuk untuk hantar pergi ke hospital dekat area Selangor, masa atuk baru sampai rumah kan, dan you nampak muka dia pucat dan sebagainya, dan you nak pujuk dia untuk ke hospital, and dia cakap tak nak. Okay, mungkin bagi dia benda tu tak perlu, sebabkan dia baru settle dekat hospital time tu kan. Betul. Sebab dia pun bukan doktor. That's number one lah. Okay. And then finally pergi ke hospital juga, dan dah masuk kira dah check apa semua, dan dia punya hemoglobin low dan sebagainya. Okay. Tapi dia masih berkeras untuk tidak diadmitkan di Selangor. Dia nak dia nak balik kampung. Okay. Yes. Tapi pernah tak you terfikir? Berkemungkinan atuk dah tahu yang masa dia akan tiba. Yes. Betul. Okay. Memang. And probably dia tak nak duduk dekat Selangor, sebabkan dia akan berjauhan dengan arwah isteri dia. So kita sampai mati kan? Ya, sampai mati kan. Memang orang kata bila dah sayang sangat dengan isteri dan sebagainya, no matter where you go, you nak orang kata berdekatan dengan dia kan. Jadi mungkin dia tak nak cakap dengan you yang saying that atuk dah nak pergi, atuk dah nak balik kampung, atuk nak atuk nak tinggalkan apa semua di kampung kan. Dia mungkin tak nak beritahu benda tu, sebab you have to look on the brighter side. You tak boleh salahkan diri sendiri, sebabkan betul you adalah seorang doktor, and betul you pujuk dia dan tak berjaya. Tapi selama 3 tahun pernah tak you fikir kenapa dia tak nak admit di Selangor kan? On the same day, orang kata at the same time masa tu pun saya tahu itu adalah request sebenarnya. Itulah yang dia nak. Maksudnya orang kata macam mana sekalipun dia nak meninggal di sana. Yes. Itu yang saya boleh tangkap daripada apa yang berlaku ni. Correct. Cuma benda tu dia jadi impact besar. Mungkin kalau arwah atuk saya tak pergi rumah saya, mungkin saya tak jadi macam ni. Mungkin saya akan arwah atuk tak sihat dan arwah atuk meninggal. Dia punya impact dia tu tak sama. Dia macam faham. You faham like macam how excited I was. Yes. Of course you are excited, sebabkan dia dah first time kan. Selama beberapa tahun dia first time datang rumah. Yes. Betul. And then bila tengok macam tu, kita tak berapa buat apa-apa. Tapi saya tahu sebenarnya dia dah ada bleeding tu. Dia tahu benda tu, and I rasa dia dah tahu tu masa dia dah tiba. So that's why dia biarkan. Dia bukan tak tahu dia sakit, tahu dia sakit. Betul. That's why dia deny actually. He denied the symptoms, he denied the sign. Bukannya sebabnya bila saya tanya dengan mak, tanya dengan ayah macam mana dia punya najis ni apa semua, dan atuk kata normal. Orang kata apa, is realless, dan benda tu tak masuk akal. It's impossible untuk orang hilang HB yang memang ada underlying problem, orang kata bleeding di usus dia. I mean, that's the most logical explanation yang I boleh dapat daripada sini kan. Tapi for the past 3 years you keep on blaming yourself. I mean, is it fair for you, or is it fair for your husband? Is it fair for your kids? It's not fair. No. Yeah, it's not fair. Yeah. Because it's not fair. It's not fair because yes, you are a doctor, faham. Kita the segment, all the viewers, kita faham yang you are the doctor. But then it's a very, orang kata dia ada satu very thin line
membezakan you adalah doktor dan cucu dia. Okay? And you sebagai cucu dia, you menghormati permintaan dia. And you tak nak paksa dia dan sebagainya. You know? And macam selalu yang Afiq fikir kan, macam yalah, macam Allah ni sebaik-baik perancang kan. No, dia tahu yang arwah tu dah nak pergi, dia tahu yang arwah tu akan diambil dan sebagainya. Dan you sebagai cucu, kebetulan pula you adalah doktor. You know, dia jadikan you, ataupun dia orang kata macam mana, dia tanamkan sifat dekat dalam hati you untuk give in ataupun untuk mengalah pada waktu tu. Disebabkan sebenarnya jalan cerita ni disebabkan arwah tu nak balik ke kampung dan nak meninggal di kampung. Betul lah, saya setuju. Sebabnya memang macam you kata, I gave in, I respect the decision, because saya cucu dia sebagai, and then from medical line, from doctor view pun kita orang kata akan respect patients punya autonomy. Maksudnya apa patients punya request, kalau itu kehendak dia, dan kita kena follow, dan kita kena hormat. Betul. So that's why saya tak memaksa dia. Jadi macam saya tahu memang saya tak ada hak untuk paksa dia. Walaupun saya doktor, saya tak ada hak untuk paksa dia. Walaupun saya cucu dia, saya tak ada hak untuk paksa dia. Sebab itulah saya rasa macam saya rasa Allah dah aturkan perjalanan arwah atuk saya dengan keadaan dia kurang sihat. Kenapa dia nak pergi ke KL? Kenapa dia nak pergi Selangor kan? Kenapa nak pergi ke sini? Dan maksudnya lah, kalau kita sihat, kita nak pergi berjalan jauh, tak kan? Tapi ni saya rasa from positive side is Allah nak bagi saya sentiasa rindu kat atuk saya. Betul. Supaya dia ada tersimpan sikit yang saya adalah cucu dia, dan kenangan tu takkan boleh padam sampai bila-bila. Betul. Itu adalah kali pertama dan kali terakhir arwah atuk saya jejakkan kaki di rumah saya, walaupun tak tidur rumah saya pun. Tapi saya rasa bersyukur habis kalau compare dan kalau dia tak pernah datang rumah saya. Tetapi from positive side, saya sangat bersyukur arwah atuk saya sempat menjejakkan kaki ke rumah saya. Betul. At least atuk dah datang sini, at least atuk dah makan apa yang saya masak untuk dia malam tu. Yes. Sebab dia macam pelik tau. Dia macam pelik sebab all this while atuk tak pernah bother pun nak datang. Betul. Kan? Yes. Tapi on that particular day, kenapa dia datang? Mungkin sebabkan dia pun tahu yang dia akan pergi, dan dia nak tengok cucu dia ni, dia nak tengok rumah cucu dia ni, dia nak makan masakan cucu dia kan. Cukuplah 3 tahun you menyalahkan diri sendiri sebabkan you tak paksa dia dan sebagainya. Tapi macam you cakapkan tadi, you know, you as a doctor, you kena respect patient anatomy kan. Basically you kena respect the patient's decision. Yes. So is his decision not to be sent to the hospital? That's number 1. Number 2 is his decision for you to send him back to Johor. Yes. Untuk dirawat di Johor kan. Jadi you know, you sebagai cucu dia, I mean I tak tahu sama ada you cucu sulung ke atau bukan, tapi you know, sebagai cucu ni you dah jalankan tanggungjawab you dengan baik, whereby you follow up tentang dia punya keadaan walaupun dia tak tahu, tapi you follow up dengan you punya colleague, you follow up dengan you punya rakan-rakan sekerja macam mana dia. Betul. And you tahu keadaan dia macam mana bila you pergi dekat JB, and you tengok dalam keadaan dia yang masa tu tercungap-cungap untuk menarik nafas dan sebagainya. You tahu keadaan dia macam mana, dan you simpan benda tu sorang-sorang. Kenapa you simpan sorang-sorang? Sebabkan you tak nak orang lain risau. You dah menjadi seorang anak yang baik, you dah menjadi seorang cucu yang baik, di mana you know, you simpan tu semua sebabkan you sayangkan orang lain juga. You tak nak orang lain hurt, you tak nak orang lain terluka, sedih dan sebagainya kan. You perlukan orang lain untuk kuat untuk atuk kan. Betul. Jadi for me, you know, untuk you salahkan diri sendiri for all this while disebabkan you tak dapat nak selamatkan atuk, kita bukan siapa-siapa untuk selamatkan orang dah kan. Kita bukan malaikat yang boleh selamatkan orang ke, yang boleh matikan orang ke, bukan kan. Jadi kita boleh cuba sedaya upaya. Kita bukan Tuhan. Kita bukan Tuhan. Kita bukan Tuhan yang you know. So kita boleh cuba sedaya upaya untuk orang kata jalankan tanggungjawab kita sebagai cucu sebaik mungkin kan. Tapi you know, dah ajal dia dah sampai masa tu dekat JB. Tapi to look on the brighter side, alhamdulillah dia meninggal di JB
Maknanya hajat dia tercapai untuk dekat dengan arwah isteri, untuk dikebumikan dekat kawasan yang sama, berdekatan dan sebagainya. Ya. Orang kata meninggal di kampung halaman lah, kan? Ya, betul. Ya, jadi macam kalau contohlah kata dia meninggal meninggal di Selangor Ya. kan. dan he's going to Sakit be badan dia, bawa balik sana sini kan. betul. Kalau katalah dia meninggal di Selangor, then bila time raya, fine, you akan only visit atuk je. What about nenek? Siapa yang akan visit nenek? Ya. Nenek sorang-sorang kat sana dan sebagainya. At least kalau arwah atuk dengan nenek dah dekat Johor, no, even though maybe dah tak ada siapa-siapa ada kat Johor, Afi tak tahu, but then every time raya kita ada reason, jom kita balik kampung, kita balik Johor, kita nak visit arwah atuk dengan arwah nenek. Hafiz selalu cakap kat diri Hafiz sendiri dengan kawan-kawan, even to my kids, even to anyone yang ada around me kan. I mean, yes, kita manusia, kita buat salah, betul kan. Tapi untuk kita keep on menyalahkan diri sendiri over and over and over again, bagi Hafiz tu macam tak betul lah. Tak betul sebabkan kita yang masih hidup ni, kita kena move forward, kita kena move on. Tapi tak semestinya kalau nama kata kita move on ataupun move forward, kita lupakan dia, tidak kan. Kira Allah dah jadikan benda tu sebaik-baik rancangan dia, di mana you boleh ingat arwah atuk sampai sekarang walaupun dah 3 tahun. Sebab apa? Sebab satu memori yang tak pernah, orang kata, you takkan dapat kat mana-mana lah, that particular memory, di mana atuk datang rumah you for the first time. Ya. Sampai bila-bila pun you takkan dapat memori tu kat mana-mana pun, kan? Yeah. Anyway, Rat, thank you so much sebab sudi berkongsi dengan the segment dalam dark room in regards to arwah atuk. Tapi itulah, Ra, macam Fi cakap, you can cry, no matter how hard you cry, no matter how hard you blame yourself, atuk will never come back. Yes, true. Kan? Atuk will never come back. Yeah. The only thing that kita boleh buat untuk atuk sekarang ni, basically, Ira, kenalkan anak-anak Ira siapa atuk ni sebenarnya, dan terapkan dengan dorang, terapkan dalam diri dorang untuk solat, untuk doa untuk atuk, walaupun dorang tak berapa kenal atuk, kan? So kira kalau macam untuk anak Ira is Onyang lah, betul? Betul. Yes, yeah. And he is 93 tahun, Ira. Betul. Dia dah, orang kata, dah lalui banyak macam-macam, banyak benda dekat dalam dunia ni kan, and I'm sure he's one of your favourite atuk. Yeah, he's one of your favourite atuk, this and that. But satu masa kita pun akan mati juga kan. Tapi itulah, betul. the moment you keep on blaming yourself every single day, every time, selalu menyalahkan diri sendiri kan, benda tu, orang kata, beban tu takkan keluar daripada diri you tau. You akan duduk dekat dalam takut yang sama sampailah bila-bila kan. Ya. Saya kiranya memang in positive saya actually memang move on lah. Kita tahu kan, kita doktor dan kita melepaskan dia pergi dan let go dengan apa yang berlaku kan. Cuma once in a while, dan bila kita memori tu datang, dia akan kata, why, kenapa I tak buat macam ni. Dia yang biasalah kan, orang kata syaitan menjaga hidup kita kan. Correct. So bila tu kita akan jadi rasa, kenapa aku tak buat lagi, kenapa aku tak ni, kenapa aku tak tu, something like that. Betul. Dia akan timbulkan rasa ragu-ragu lah. Dia akan timbulkan rasa ragu-ragu sebab itu memang kerja dia. Itu memang kerja-kerja setan ni sebenarnya. Betul. Untuk timbulkan rasa ragu-ragu dekat dalam diri you dan sebagainya. And keep on blaming yourself. And then bila you rasa down, selalu menyalahkan diri sendiri, mulalah you akan you punya emotional state takkan jadi betul lah. And you have to remember, you adalah seorang doktor, and we as in me myself, I perlukan doktor yang, orang kata, almost 100% emotional fit. Kan? Kalau you keep on menyalahkan diri sendiri over and over again, then you are not being fair to everyone lah sebenarnya. Especially to yourself. Kan? Bila kadang-kadang bila nampak sofa tu dan kita teringat, dan bila kita ternampak gambar dia dalam phone kita, dan kita akan teringat telik. So benda tu yang dia akan, once in a while kita tahu atuk dah pergi, atuk dah
dah bahagia di alam sana. Correct. InsyaAllah kan. Arwah yang sangat baik. Dan tapi itulah orang katakan, kita manusia, kita akan macam syaitan confirm akan datang, dia akan kata macam kenapa you tak selamatkan you, something like that lah. So benda tu walaupun 3 tahun, walaupun kita dah move on, walaupun kita orang kata emotionally stable apa semua kan, dia akan datang lah once in a while. Dan bila saya nampak Hafiz publishkan The Dark Room kan, macam hari tu saya tanya macam Dark Room ni apa, saya excited, saya tak tahu apa. Dan bila saya dengar cerita Kak Fah, dia saya tahu okay, so Dark Room is actually about confession, benda yang kita lama simpan, ataupun anything yang berlaku dalam hidup kita yang kita nak share dengan orang sebenarnya. Betul. So saya rasa macam thank you Hafiz, sebab saya rasa lebih lega malam ni, sebab 3 tahun saya simpan. Yes, 3 tahun tu bukan masa yang sangat sikit 3 tahun tu masa yang sangat lama sebenarnya you simpan. I pun tak tahu macam mana you buat, you know. Tapi itulah macam Hafiz cakap kan, I mean kita manusia, kita boleh jadi sedih, you know, kita boleh down dan sebagainya, tapi not too long you know, not too long. 3 tahun for me, 3 tahun tu panjang tu, sangat panjang. 3 tahun kan. So I think lepas memori ni tu datang tu je. Kalau memori tu datang, memang betul, bila memori tu datang memang sakit. Memang sakit. Memang Hafiz takkan tipu lah. Memang benda tu akan sakit. You know, akan macam alamak, rindunya arwah datuk kan, rindunya. No, kenapa tak buat macam ni, kenapa tak buat macam ni. Tapi instead of you tanya diri you kenapa tak buat, why don't you cakap dengan diri you, aku dah buat macam ni, aku dah buat macam ni. I tried my best actually. Yes. I actually memang I tried my best. I dah pujuk atuk, I dah buat tu, I dah buat ni. I serve atuk makan tak sedap malam tu kan. I dah orang kata lah betul, Hafiz kata communicate with my colleagues, atuk tentang actually sampai lepas arwah atuk meninggal pun I nak tengok dia punya death certificate. My death certificate dia ada issue sikit masa tu. So I macam I terus balik ke hospital, balik semua. I cakap dengan my dad untuk figure out semua sebab I kata no, death certificate ni mesti kena betul, tak boleh cakap benda yang lain lah maksudnya. Sebabnya ada berlaku sedikit kesilapan dari segi masa diorang enter death certificate tu dekat JPN. So benda-benda macam tu macam Hafiz kata, yes, actually rather than kita cakap kenapa kita tak buat, actually I've done my best. Yes, I've done my best. For me for me you have already done your best, you know. It's a totally different story kalau you tak buat apa-apa kan. You tengok muka arwah atuk pucat, tak apalah, biar atuk jom makan kan. Atuk sakit, okay, bye atuk. Kalau macam tu lagi So if that happen, then probably you have to blame yourself you know, sebab tak buat apa-apa kan. Tapi you know, you already tried your best very much, you know. You dah cuba semacam-macam lah, pujuk dan sebagainya, follow up sana sini dan sebagainya. Tapi yalah, takdir kan, ajal maut, takdir ini semua kerja Allah. Kita siapa kita nak ubah benda-benda tu kan. Okay Raz, sebelum kita akhiri kita punya session podcast session Dark Room untuk malam ni, do you have anything to say to the viewers out there? Go ahead. Thank you so much. At least I dah release my burden, apa yang terbuka ke hati saya. Dan thank you to viewers of the segment podcast malam ni. Sudi juga mendengar kisah saya ni. Mungkin benda ni orang jarang dengar sebab dia from the orang kata doctor's point of view, orang kata. And then apa yang saya nak cakap kat sini, macam Hafiz kata tadi, we have to move on. Kita jangan terlalu menyalahkan diri kita dengan apa yang berlaku. Saya kata kita kena terima qada dan qadar, kita kena terima, accept apa sahaja yang Allah dah tentukan dalam hidup kita ni. Sama ada orang yang sayang, kehilangan orang tersayang, kita perlu sangat-sangat bersedia, kan, perlu bersedia untuk menghadapi sebarang kemungkinan. Macam apa yang saya selalu cakap dengan anak-anak sekarang ni, cakap dengan suami, saya cakap kalau saya pergi, at least you guys buat macam ni. Saya macam daripada anak saya kecil lagi, saya dah bagi tahu dia orang kalau Umi pergi dulu, so kalau Umi dah tak ada, you jangan bersedih, semua cakap you kena teruskan hidup, you kena jadi anak yang solehah, you kena doakan Umi sampai bila-bila. Dan benda-benda macam tu lah yang kita perlu, orang kata,
teruskan apa yang saya cerita malam ni, apa yang saya dah cerita malam ni sebenarnya, yang dia once in a while saya kata bila memori datang, bila tengok gambar tu, bila kita nampak sofa tu, benda tu dia akan datang, yes. And then I rasa sangat bertuah sebab saya rasa saya berpeluang untuk share benda ni dengan the segment dengan Hafiz. Thank you Hafiz for being a good listener tonight. No problem. And then yes, saja. I really hope that you feel better, after this, and probably hari esok orang kata adalah going to be a better day for you lah. Okay guys, kepada sesiapa yang ingin menghantarkan cerita ataupun menghantarkan kisah kepada The Segment, korang boleh hantar kepada kami di hellosegment@gmail.com ataupun korang boleh DM kami di Instagram @hellosegment. Okay, jangan lupa like, share dan subscribe channel The Segment, dan kita akan jumpa lagi on the next coming episode. Assalamualaikum.